Baiklah, untuk bercakap dan juga mengulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhammad Sabu dan juga Lim Guang Eng itu di talian pada ketika ini adalah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Datuk Seri Salahuddin adalah Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah. Datuk Seri, boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan anjakan baru dalam Pakatan Harapan seperti yang dinyatakan oleh Presiden Amanah sendiri Muhammad Sabu dan juga Lim Guang Eng, itu yang tersurat, tetapi dalam kenyataan itu yang tersirat kalau kita bacakan dengan teliti yang menyatakan PH tidak perlu membazirkan tenaga untuk mengejar bayang-bayang yang tidak perlu membuang masa dengan ahli parlimen kerajaan yang oportunis. Jadi untuk waktu ini, adakah wujud perbincangan antara PH dan juga bersama pemimpin blok kerajaan? Dalam hal yang disebut oleh pimpinan Amanah dan DAP itu, saya rasa asasnya adalah angka 108, ya. Dan angka ini konsisten. Dua kali teruji. Yang pertama semasa kita mengundi untuk speaker di awal sesi parlimen selepas jatuhnya kerajaan PH. Dan yang paling akhir adalah pada Selasa yang lalu, bacaan kali ketiga Belanjawan Negara. Kita berjaya untuk intake nombor 108. Dari pada keputusan itu, maka kita melihat inilah dia kumpulan pembangkang yang walau apapun perbezaan pandangan dan juga setelah bersatu keluar daripada PH yang asal, rakan-rakan yang duduk di blok pembangkang ini tetap satu suara, iaitulah kita dapat 108. Ini yang dikatakan our area of influence, ya. Pengaruh dalam kawalan kita yang masih bersama kita dan membuktikan kesetiaan kepada blok pembangkang. Adapun yang dikatakan mengejar bayang-bayang itu juga telah terbukti sebenarnya. Atau usaha yang dilakukan, mereka yang dikatakan akan mengundi kita atau menyokong kita 25 round, kalau tak silap saya, undian di peringkat jawatankuasa, dan akhirnya bacaan kali yang ketiga, namun mereka tidak boleh membuktikan sokongan kepada blok pembangkang. Jadi daripada itulah saya rasa lahir satu penegasan bahawa kita perlu kepada our move forward ini mesti bertolak daripada angka 108 itu, dan inilah yang kita akan pastikan bahawa kita akan menjadikan angka 108 itu intact, dan daripada sinilah kita menganjak untuk kita menjadi satu kuasa dalam kita menggamit pula perkara-perkara yang lain yang saya rasa boleh kita lakukan untuk kita berdepan dalam PRU yang akan datang. Datuk Seri, adakah ini membawa maksud ataupun membawa makna kepimpinan yang sedia ada dalam Pakatan Harapan gagal ataupun bagaimana, Datuk Seri? Kita tidak gagal, ya, kerana kita masih memperjuangkan bagi pihak kita di blok pembangkang, ya. Kita tunaikan tanggungjawab kita. Tetapi kita gagallah untuk menewaskan Pakatan Perikatan Nasional dalam bentuk angka mereka menang hanya dengan majoriti 3. Tapi dalam kita membawa visi kita untuk kita menyatakan tentang keabsahan kerajaan PN, ya, yang kita tetap konsisten tentang keabsahan kerajaan, tentang bajet yang kita rasakan tidak banyak fokus kepada golongan rakyat yang terkesan daripada COVID ini. Itu telah kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Jadi bagi kita harus terus menjadikan kekuatan yang ada pada kita itu mereka ada hanya 3 majoriti, dan kerapuhan mereka itu akan menjadi lebih dinamik dalam bulan-bulan mendatang, sehinggalah insya-Allah kita berdepan dalam 2015. Datuk Seri, kalau tidak gagal seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kenapa dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Amanah sendiri dan juga Setiausaha Agung Lim Guang Eng seolah-olah menyatakan ataupun mendesak untuk melakukan satu anjakan politik baharu khususnya dalam kelompok ataupun dalam gugusan dalam kumpulan Pakatan Harapan
PH Plus itu sendiri? Kita gagal dari segi nombor, ya, kita kalah dalam 3 majoriti. Tetapi dalam kita mempamerkan ataupun kita berdiri dalam parlimen dan di luar parlimen atas nombor 108 itu tetap mewakili hampir kekuatan yang ada. Ya, dengan 3 majoriti yang mereka ada, dengan kekuatan mereka dalam kerajaan, mereka tidak mampu untuk bergerak dan kita tetap pada 108. Jadi kita akan menjadi ini sebagai suatu kuasa baru yang boleh kita kembangkan. Kita boleh lakukan gagasan baru dengan kekuatan 108 dan ini adalah satu yang bagi saya sangat menarik, ya, yang kita akan memastikan pengaruh 108 ini akan menjadi suatu gamitan yang kita rasa yakin untuk kita mendepani khususnya TPRU yang akan datang. Dalam ada yang istilah yang mengatakan maybe we lost the battle but not the war. The war is still on. Itu maknanya. Datuk Seri, daripada kenyataan itu, anjakan politik baru ni adakah ia menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat defisit kepercayaan khususnya dalam kalangan gabungan Pakatan Harapan? Dalam kenyataan 2 kepimpinan tadi itu kita tidak langsung menyentuh tentang kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia masih kekal pada hari ini sebagai Ketua Pembangkang dan dari situlah maknanya kita akan melihat itu biasa, ya, kita akan buat retreat, kita akan revisited, ya, kita akan lihat kembali, kita akan adakan kembali kita akan membuat action plan kita pada masa akan datang, roadmap kita, ya, bagaimana kita harus menjadikan 108 ni gagasan baru ini sesuatu yang boleh kita kembangkan. Itu saya rasa jelas dalam kenyataan yang berhormat Kuan Eng dan Mak Muhammad Sabu itu. Ia langsung tidak mempertikaikan kedudukan Datuk Seri Anwar sekarang ini. Langsung tidak mempertikaikan kedudukan seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Salahuddin, tetapi pada pandangan Datuk Seri Salahuddin sebagai Timbalan Presiden Amanah, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanggungjawab atas kegagalan Pakatan Harapan dalam tempoh seminggu 2 minggu dan khususnya dalam 2-3 minggu kebelakang ini khususnya dalam menolak Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat? Kita boleh melihat itu secara objektif, ya. Kita akan mengkaji dalam Majlis Presiden tentang pencapaian, tentang apa yang masih lemah, apa yang kita rasakan perlu kepada penambahbaikan, ya, ataupun kita akan mencadangkan sesuatu yang lebih baru, yang lebih relevan pada masa akan datang. Tapi saya rasa kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, saya rasa kalau kita boleh katakan banyakkan pemimpin besar yang kita kaji dalam sejarah dunia khususnya politik ini, sama ada dia mau berhenti ataupun dia mau terus menyambung ataupun dia mau terus bersama dengan gagasan ini, saya rasa biarlah beliau yang bercakap bagi pihak diri beliau sendiri. Tetapi pada masa dan ketika ini kita akan memastikan semua yang telah kita tempuh bersama ini, ya, sama ada kita telah berjaya setakat mana, apa yang menjadi kegagalan, adakah sekarang ini kita telah menempuh satu jalan mati, kita perlu kepada suatu reconciliation atau seumpamanya. Itu semua akan kita lakukan secara kolektif dan bukan kita nak bebankan hanya pada satu orang ataupun satu parti sahaja. Kita harus bertanggungjawab dan harus juga bertanggungjawab untuk membuat satu keputusan jika perlu. Datuk Seri, kalau boleh saya tanyakan soalan yang terakhir ini, bagaimana Datuk Seri melihat kepada naratif baru ataupun desakan dan juga suara untuk membawa anjakan politik baru ini akan membawa perubahan kepimpinan dalam PH, khususnya dalam memberikan keyakinan kepada rakyat lebih-lebih lagi menjelang pada PRU ke-15? Rakyat sedang menanti, ya, apa yang boleh kita tawarkan, ya. Tentang prestasi kepimpinan dalam semua parti itu, saya rasa hujung tahun ini semuanya akan ada convention. Amanah akan mengadakan convention pada 26 dan 27 hari bulan ini. Kita boleh secara jujur, ya, dapat akan isyarat
sama ada yang ada pada hari ini masih relevan ataupun perlu diteruskan ataupun perlu mengambil satu ruang untuk anak-anak muda, potensi muda ya, umur-umur 20-an, 30-an, 40-an diberikan tempat di posisi yang lebih tinggi. Saya rasa itu semua suatu tanggungjawab kepimpinan yang ada pada hari ini untuk melihat ke dalam. Ya, setelah kita akan mengadakan convention, akan mengadakan kongres, ada yang akan mengadakan perhimpunan tahunan. Saya rasa, tetapi saya tidak boleh menafikan tentang bagaimana the new faces, wajah-wajah baru yang lebih segar itu perlu segera ditampilkan untuk membarisi kepimpinan utama ya, sebab ini harapan anak muda ya, ini harapan mereka yang di luar sana, yang saya rasa sebagai orang politik kita harus mengakui kalau satu idea dan gagasan itu telah mula nampak usang, kita perlu menukar wajahnya, dan ini memerlukan suatu ketelitian ya, dan secara objektif dan juga suatu tindakan secara kolektif. Itu pandangan saya.